Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, perkara ataupun berita yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan Sanusi Maknur, iaitu Menteri Besar Kedah pada waktu ini, diumumkan oleh SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, perkara yang kita tunggu-tunggu akhirnya kunjung tiba juga, yaitu menurut Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, mengatakan bahwa SPRM akan memanggil Sanusi selewat-lewatnya minggu depan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur selewat-lewatnya minggu depan bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang Si Kedah. Saudara, selepas pilihan raya 6 buah negeri baru-baru ini, ramai netizen mula mempersoalkan kes tersebut. Ada yang kata konon ia telah terhenti. Ada yang kata konon tahniah kepada Sanusi kerana sepertinya tidak lagi diteruskan. Namun demikian, semua telahan itu, semua kata-kata itu kini menjadi bohong. Kerana akhirnya apa yang diberitakan hari ini ialah SPRM sah akan memanggil Sanusi selewat-lewatnya minggu depan bagi mendapatkan kelengkapan atau melengkapkan kertas siasatan berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang Si Kedah. Ini makna kata memang SPRM akan menyiasat walaupun pilihan raya telah selesai, seperti mana yang telah dikatakan oleh Saifuddin Nasution Ismail apabila beliau kata walaupun PRK atau PRN telah selesai, kes ini tidak akan dibiarkan tertutup, kata beliau lagi. Inilah yang kita mau. Dah dimulakan siasat sampai habis, supaya tiada yang teraniaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan tersebut sudah berada di peringkat akhir, namun perlu melihat kepada beberapa perkara dalam konteks undang-undang, sistem dan prosedur, kata beliau. Walaupun kami SPRM menyiasat mengenai rasuah dan salah guna kuasa, kami juga melihat kepada beberapa perkara dalam isu REE ini, kata beliau. Dengan sistem dan prosedur, tugas kami adalah untuk menasihati kerajaan negeri tentang bagaimana hendak memperbetulkan keadaan. SPRM sedang menyiasat kes ini sebab itulah jadi lambat dan orang ramai bercakap tentang bila nak ambil tindakan, katanya kepada media ketika program Executive Talk bersama pengarang media cetak bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sini pada Isnin. Sinar Harian pada 9 Ogos melaporkan SPRM memperoleh keterangan baru namun masih menangguhkan tindakan memanggil Muhammad Sanusi kerana ingin meneliti maklumat dan petunjuk baru yang diterima. Azam Baki berkata pihaknya akan menyiasat maklumat terbaru tersebut bagi menyokong siasatan sedia ada sebelum tindakan selanjutnya dijalankan. Bagaimanapun, Azam Baki menerangkan perkara yang dilihat adalah mengenai kuasa untuk meluluskan pelumbungan haram itu kerana dakwanya ia bukan keputusan daripada kerajaan negeri, sebaliknya kerajaan persekutuan. Tambah beliau, pihaknya akan membuat mengenai pengurusan polisi dan cara mencadangkan projek itu kepada kerajaan persekutuan. Ujarnya, SPRM juga bakal menyemak segala tindakan yang dibuat pihak berkuasa sebelum ini terhadap isu berkenaan selain berlaku adil terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jenari itu. Apabila melibatkan pendakwaan dan juga sistem atau prosedur, kebiasaannya kami akan ditanya di mahkamah. SPRM bertanggungjawab menyiasat kenapa warga China boleh masuk dan dari mana mereka datang. Semuanya kami perlu tahu. Adakah mereka datang untuk menorong ke kawasan atau mahu melakukan perlumbungan haram? Soalnya. Azam Baki berkata perkara tersebut perlu disahkan sama ada Muhammad Sanusi benar-benar mengetahui keadaan yang berlaku atau sebaliknya. Hal ini kerana terdapat video dan gambar menunjukkan dia, iaitu Muhammad Sanusi, pergi ke kawasan kejadian. Seolah-olah dia baru tahu ada orang sedang mencuri
RII, ujar beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa waktu selepas Muhyiddin disiasat di Balai Polis berkaitan kenyataan atau siasatan berkaitan dengan fatwa haram, ini komen balas daripada Muhyiddin. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe, itu percuma. Dipetik daripada BH Online, ketika ditanya tentang siasatan polis terhadap beliau, Muhyiddin sekadar tunjuk tanda bagus dan angguk-angguk. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai memberi keterangan kepada polis pada jam 10.25 pagi di sini hari ini. Keterangan berkenan bagi membantu siasatan berhubung ucapan pengerusi Perikatan Nasional itu ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Johor baru-baru ini. Muhyiddin ketika ditanya berhubung proses itu hanya menunjuk tanda bagus dan mengangguk sebelum beredar. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata pihaknya akan melengkapkan siasatan berhubung dakwaan ucapan fatwa haram dikaitkan dengan Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu itu ketika kempen PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Proses merakam keterangan berhubung ucapan sudah selesai sepenuhnya dan polis akan melengkapkan siasatan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut, kata beliau. Unit Siasatan Jenayah Terkelas SUSJT Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman akan melengkapkan kertas siasatan berkenan. Kes disiasat mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998, katanya ketika dihubungi hari ini. Terdahulu, Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago dilihat masuk ke dalam bangunan terbabit pada jam 9.28 pagi dengan menaiki sebuah kenderaan pelbagai guna MPV. Kemarin, Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC dilaporkan berkata, pihaknya akan memanggil Muhyiddin hari ini untuk diambil keterangan. Ada dua kertas siasatan dibuka terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, susulan kenyataan beliau berkaitan fatwa dan kenyataannya berkenan orang Melayu akan hilang kuasa. Jadi, kita akan panggil beliau pada 12 September untuk diberi keterangan atau diambil keterangan, katanya seperti dilaporkan media. Saudara-saudara sekalian, selesai saja Muhyiddin memberikan keterangan ini. Kita sangka dia akan memberikan kata dua atau kata tiga ataupun akan mempersalahkan sesiapa. Nampaknya Muhyiddin hanya memberikan kunci mulut. Beliau tidak berkata apa-apa. Muhyiddin hanya sekadar tunjuk tanda bagus dan angguk. Kita pun tak tahu apa maksudnya tanda bagus itu atau apa bagusnya, apa tandanya, maksudnya angguk tersebut. Semoga kes ini ataupun perkara ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Janganlah sesekali menggunakan isu 3R walau apapun niatnya dan tujuannya. Kerana saudara-saudara sekalian, Malaysia ini perlu kita jaga kerana ini adalah warisan generasi zaman berzaman dan pastinya tempat tinggal anak cucu kita. Kalau kita hancurkan pada hari ini, ianya akan hancurlah sampai bila-bila. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Muhyiddin temui PDRM. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen Anda dan tekan butang subscribe, itu percuma. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lepas semasa kempen PRK Simpang Jeram dan juga Pulai, kita dikejutkan dengan apa yang didakwa sebagai fatwa haram daripada Muhyiddin Yassin. Walau bagaimanapun Muhyiddin dah pun menafikannya. Namun demikian, laporan telah pun dibuat sehingga PDRM terpaksa mengambil
kenyataan dan juga penjelasan daripada Muhyiddin Yassin. Hari ini PDRM menyatakan bahawa mereka akan serahkan kertas siasatan fatwa Muhyiddin paling lewat Khamis ini kepada pihak yang berkuasa. Polis sedang menyelesaikan siasatan terhadap Muhyiddin Yassin berhubung fatwanya semasa kempen pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram di Johor baru-baru ini. Ketua Polis Negara Raziruddin Hussein berkata pihaknya menjangkakan untuk melengkapkan kertas siasatan dan menyerahkannya kepada Jabatan Peguam Negara pada Khamis. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan fatwa beliau kita dah ambil pagi tadi di bangunan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Jangka dalam 2 hari sama ada esok atau Khamis akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara, katanya kepada Malaysia kini. Minggu lalu polis berkata mereka telah membuka 2 siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional itu iaitu Muhyiddin Yassin berhubung kenyataannya semasa pilihan raya kecil berkenan dengan Muhyiddin didakwa menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan royalti atau raja-raja Melayu. Ia termasuk insiden Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu didakwa memberitahu pengundi bahawa haram hukumnya untuk mereka mengundi calon PH untuk Parlimen Pulai iaitu Suhaizan Kayat. Kes disiasat oleh petugas pasukan petugas khas polis mengenai 3R mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ketika ditanya jika polis akan mencadangkan Muhyiddin didakwa di mahkamah atas dakwaan kesalahan itu, Raziruddin berkata mereka masih meneliti semua bukti dan kenyataan. Difahamkan, para penyiasat turut merekodkan keterangan beberapa individu lain bagi membantu siasatan kes tersebut. Sementara itu, mengenai siasatan lain berkaitan kes 3R terhadap Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Raziruddin berkata kertas siasatan masing-masing masih dalam penilaian AGC. Minggu lalu, Ketua Polis Negara dilaporkan berkata bahawa kertas siasatan mengenai kenyataan Mahathir telah diserahkan pada 5 September manakala kertas siasatan kes Hadi diserahkan pada 7 September lalu. Saudara-saudara sekalian, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mengikuti peraturan dan juga ketetapan yang telah digaris pandukan kepada kita semua. Iaitu bagaimanapun nak menang sesuatu kes atau sesuatu kempen atau apapun yang mahu kita menang, janganlah sesekali menyentuh 3R ini. Kerana tak berbaloi untuk menang, tetapi huru-hara negara kita. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada sabudin.com, tanpa tambah kawasan baru pun, kerajaan perpaduan masih boleh menang PRU akan datang. Ini berita baik untuk kerajaan perpaduan dan para penyokong Pakatan Harapan. Pastinya ini memberikan sinar baru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu isu yang hebat diperkatakan. Berikutan keputusan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menarik keluar muda daripada menyokong kerajaan perpaduan, seterusnya menyebabkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim hilang majoriti 2/3 ialah ia kononnya telah berjaya menghalang cubaan menambah kawasan pilihan raya. Diperkatakan, pertambahan kawasan pilihan raya baru itu diheboh-hebohkan sebanyak 78 jumlahnya, di mana semuanya adalah di kawasan bandar yang berpotensi untuk DAP menandinginya. Dalam erti kata lain, jika pertambahan kawasan itu berjaya dilakukan melalui kedudukan majoriti 2/3 yang diwakili kerajaan, bermakna selepas itu DAP lah yang akan menjadi parti paling berkuasa, menjadikan Anwar sekadar hanya boneka. Bahkan ditakut-takutkan mungkin parti itu menuntut jawatan Perdana Menteri di masa akan datang.
Maka itu, apabila Syed Saddiq menarik sokongan dan kerajaan hilang majoriti 2/3, lalu cubaan menambah kawasan tidak mungkin lagi menjadi kenyataan, ahli Parlimen Muar itu dianggap telah melakukan pahala yang sangat besar kepada kepentingan Melayu dan Islam di negara ini. Dahsyat sekali cerita rekaan begini. Ini satu cerita rekaan yang paling dahsyat pernah kita dengar. Melihat bagaimana begitu banyak cerita tentang cubaan mahu menambah kawasan pilihan raya ini diperkatakan, termasuk oleh mereka yang berkedudukan dan mempunyai gelaran, ini adalah petanda paling jelas bagaimana masyarakat kita sebenarnya telah rosak, di mana mereka begitu mudah mempercayai kabar angin, maklumat tidak benar dan kata-kata fitnah. Mereka ingat Anwar Ibrahim sudah gila. Agaknya mahu menambah kawasan pilihan raya sesuka hati dan memberi kelebihan kepada DAP semata-mata hanya ingin kekal berkuasa. Apakah mereka tidak melihat bahawa Anwar dalam banyak rentetan perjuangannya memiliki jiwa Melayu dan Islam yang lebih tinggi berbanding sebahagian pemimpin dalam blok pembangkang sendiri? Jadi, di mana logiknya ada cubaan mahu menambah kawasan pilihan raya parlimen sebanyak 78 lagi, menjadikan jumlah keseluruhannya 300 sebagaimana diperkatakan itu. Anwar sebagai seorang fighter tidak mungkin memilih jalan sebegitu mudah untuk mengekalkan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya ini bagi menghadapi PRU 16 akan datang. Beliau adalah seorang yang terbuka untuk berlawan di padang yang terbuka, bukan berlawan dengan mengikat kaki, tangan serta menutup muka lawannya. Sebab itu tidak mustahil dan sebab itu saudara-saudara sekalian, tidak masuk akal untuk beliau tergamak menambah kawasan pilihan raya. Bahkan ia tidak pernah dirancang atau diperkatakan baik dalam kerajaan atau dalam parti-parti yang membentuk kerajaan. Pertambahan kawasan pilihan raya selain memang hanya boleh dilakukan dengan undi majoriti 2/3, ia mestilah juga dilakukan dengan asas yang jelas, iaitu berikutan pertambahan penduduk dan pembukaan penempatan baru dengan tidak mengabaikan kepentingan masa depan negara. Lagipun kalau benar Anwar memang ada merancang untuk menambah kawasan pilihan raya sebelum tiba PRU 16 akan datang seperti yang diperkatakan itu, beliau pasti menjaga dan mengepung 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan sejak awal lagi dengan memberi mereka jawatan, kedudukan dan kontrak-kontrak lumayan. Apakah Anwar ada melakukan perkara begitu sejak 9 bulan lalu? Hakikatnya, Anwar dan parti-parti dalam kerajaan perpaduan sekarang masih boleh dan berupaya untuk menang dan kekal berkuasa lagi selepas PRU 16 akan datang berdasarkan penerimaan rakyat yang semakin baik ketika ini. Apa yang harus dilakukan ialah dengan terus menambah baik program untuk rakyat, memastikan hidup rakyat tambah selesa, memperbaiki lagi komunikasi dan penyampaian maklumat ke akar umbi, serta menambah akrabkan lagi perpaduan sesama parti dalam kerajaan. Berdasarkan apa yang berlaku setakat ini dan ada masa sekitar 4 tahun lagi sebelum ketibaan PRU 16, adalah diyakini lebih banyak penambahbaikan mampu dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Kalau mau dihitung, begitu banyak sebenarnya benda-benda baik, pembaharuan atau bantuan kepada rakyat telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma, banyak kebaikan itu terlindung kerana ditenggelami oleh timbunan sampah fitnah dan berita palsu yang bertebaran. Mereka yang berjiwa pembangkang dan bercop walaun apapun kebaikan yang dilakukan kerajaan tetaplah dianggap sesuatu yang tidak bermakna. Tetapi jika pemimpin mereka melakukan kejahatan, misalnya fitnah terhadap tabung haji, mengkafir,
mengharam atau memonyetkan musuh, termasuk menyebarkan kepalsuan berkenan 78 kawasan pilihan raya yang baru mau diwujudkan kononnya, ia tetap dilihat sebagai perbuatan yang wajib diberi sanjungan. Seterusnya dihebahkan lagi dengan meluas. Ini sebenarnya masalah besar dalam negara kita. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 11 September 2023. Apa pendapat saudara-saudara sekalian tentang isu pada kali ini? Adakah anda juga setuju bahawa tanpa tambah kawasan baru pun, kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebenarnya masih boleh menang PRU akan datang? Saya rasa benar apa yang dikatakan oleh Sabudin.com ini, bahawa tanpa menambah kawasan baru untuk PRU akan datang pun, memang kerajaan perpaduan masih boleh menang PRU yang akan datang. Silap-silap sikit, mereka akan menang besar, lebih besar dan lebih besar lagi. Hal ini kerana ada 4 tahun lagi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat penambahbaikan, memikat hati rakyat dan seterusnya, membuatkan rakyat menyokong beliau sekali lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.